Bismillahirrahmanirrahim. Dibukakan amal kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Innal habib al-Mustafa
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pengarah Akademi Fasa Syarif, Syed Muhammad Syaful bin Syed Abdul Aziz bin Syed Husin Jabruddin dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Riyadul jannah majalisul 'ilm." Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kamu lalu taman syurga, hendaklah kamu memetik daripada taman tersebut. Dan sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu taman syurga ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, taman syurga itu adalah majalisul 'ilm, iaitu majlis ilmu. InsyaAllah saya akan berkongsi ilmu pada hari ini, yaitu tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak diutuskan di kau wahai Muhammad mungkinkah sebagai rahmat sekalian alam. Ini satu dalil keagungan Rasulullah SAW yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan melebihi Nabi kita Muhammad SAW daripada Rasul dan anbiya yang lain. Kita mengadakan majlis Rasulullah SAW kerana untuk melahirkan rasa kasih sayang dan cinta kita kepada Rasulullah SAW dan kerana Nabi kita Rasulullah SAW. Di akhir zaman ini, orang semua mengetahui bagaimana harga rumah yang baru, bagaimana harga kereta, semua orang tahu. Tapi bagaimanakah harga kemuliaan junjungan Nabi kita Rasulullah SAW? Banyak dari umat yang beriman sekalipun masih buta, tidak mengenal siapa dia junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Maka ada pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Macam mana kita nak dapat rasa cinta kepada Rasulullah SAW itu kalau kita sendiri pun tak mengenal baginda Nabi Muhammad SAW? Jadi demikianlah dalam perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Kebanyakan dari kita tidak tahu menyelidiki dan untuk memahami isi kandungan ayat ini. Yang sebenarnya memang terjemahan semua orang pun sudah mengetahui sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, maka ucapkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan berilah salam kepada salam yang sempurna. Maka dalam ayat ini sebenarnya sudah mempunyai beberapa banyak daripada kemuliaan, kebesaran, keagungan Rasulullah SAW. Kenapa saya mengatakan demikian? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini memulakan dengan perkataan innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan sekalian para malaikat yusalluna 'alan nabi, bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maka selawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah seru kepada mereka, sebelum Allah perintah kepada mereka, Allah membuat satu pengisytiharan bahawa Allah dan sekalian para malaikat berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tak pernah berlaku dalam semua perintah-perintah Allah yang lain. Berapa banyak perintah Allah dalam Quran? Allah berperintah kita suruh solat, Allah tidak solat. Allah perintah kita untuk puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah kita untuk memberi zakat, berjihad dan macam-macam lagi. Tapi tidak sebut Allah melakukan terdahulu. Tetapi sebelum Allah
perlukan kita untuk berselawat, Allah sendiri buat pengisytiharan bahawa Allah dan sekalian para malaikah yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita berada di majlis ini semata-mata untuk kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana iaitu sedia bahawa Allah Subhanahu wa taala meletakkan nabi kita tinggi tempatnya, sehingga kan sesiapa hendak mentaati Allah Subhanahu wa taala mesti mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdahulu. Kalau dia belum lagi taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak taat pada Allah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fil kitabil aziz, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya seseorang itu dia nak melakukan ibadah, nak melakukan kepada Allah, dia mesti pertama sekali taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana untuk menjadi manusia beriman dan menjadi orang yang akan masuk syurga, tidak ada jalan lain melainkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan iaitu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarat masuk syurga taat kepada Rasul dan tidak derhaka kepadanya. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya aba ya Rasulullah? Qala man asa'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Umat aku masuk syurga kecuali orang yang tidak mahu masuk syurga. Ditanya, siapa yang tak nak masuk syurga ya Rasulullah? Sesiapa taat pada aku maka masuklah dia dalam syurga. Siapa yang derhaka pada aku, dialah orang yang tidak mahu masuk syurga, tak mahu masuk syurga. Kamu semua nak masuk syurga? Nak masuk tak? Alhamdulillah. Jadi syaratnya kita kenalah taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi macam mana nak taati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni? Kita tahu. Kalau nak taat seseorang mesti kita cinta kepadanya, kerana cinta itu buat kita taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, innal muhibba liman yuhibbul muti'. Sesungguhnya orang yang bercinta itu akan mentaati kepada orang yang dicintai. Maka akan mentaati kepada orang yang dicintai. Jadi makna di sini, kalau kita nak menjadi taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti kita cinta pada Rasulullah. Kalau tidak cinta pada Rasul tapi dia taat kepada Allah, itu arti itu bukannya masuk pura-pura, itu bukannya maksud taat, tapi maksud itu berpura-pura. Di luar saja tapi di dalam tak suka, benci. Itulah sifat orang munafik. Demikian juga orang Islam, kalau sekiranya dia taat kepada Allah, solat tak tinggal, puasa tak tinggal, ibadah tak tinggal, tapi dengan Rasulullah dia tak cinta pun. Alah, Rasulullah ni biasa je, tak ada apa pun. Kalau macam tu lah dia berkata begitu, sebenarnya dia bukanlah orang yang beriman. Sebab syarat sahnya iman cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mestilah orang itu cinta sebenar-benar cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna seseorang kamu, belum sempurna iman seseorang kamu sehingga aku terlebih dikasihinya lebih daripada ayahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Makna dekat sini, maknanya kasih dia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nombor satu. Setelah itu baru boleh dikatakan dia boleh kasih pada isteri, suami, pada ayah, ibu, anak. Kerana dialah Rasulullah, kasih Allah. Kerana dia Rasulullah yang Allah mengagungkan dia. Allah telah muliakan Rasulullah melebihi segala-galanya. Tiada di atas alam ini, baik manusia atau jin atau haiwan, sesiapa yang Allah lebih tinggikan derajatnya. Allah
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam solat kita wajib selawat atas Nabi, selawat ke atas Nabi. Semua ulama keempat mazhab, iaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hanbali telah sepakat berkata tak sah solat seseorang kalau dia tidak mengucapkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal solat kita itu ibadat kepada Allah, bukan kata sembah Nabi. Tetapi Allah tak syarat, tak boleh tak baca selawat, solat kamu pun tak sah. Dan dalam solat tak ada satu doa yang wajib kita baca, tetapi hanya satu saja doa yang wajib dibaca. Kalau tak dibaca, tak sah solat kita. Apa doa itu? Itulah yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawapannya. Setiap permintaan kita itu diberikan jawapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta pada Allah jalan yang lurus, Allah pun berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan demi sesungguhnya engkau petunjuk yang lurus, petunjuk ke jalan yang lurus. Ini saja daripada saya. Kita akan baca nasyid sikit sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Tiada kata yang dapat ku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air matamu karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ini saja daripada saya, Muhammad Iqbal Syaful. Dan akhir kalam, yang buruk itu datangnya daripada saya, dan yang bagus itu datangnya daripada Allah. Tapi akhirnya kita daripada Allah.
Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah.